Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini masuk kita bab yang ke-19, Perang Saraf. Perang Saraf bermakna perang yang hanya menggunakan gertak atau ancaman tanpa senjata dengan maksud untuk menjatuhkan mental dan moral lawan. Menghadapi seorang lelaki yang terkenal dengan gelaran Al-Amin bukanlah satu kerja yang mudah. Akhirnya beberapa pemuka Quraisy berjumpa Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mengutuk Tuhan-Tuhan kita, mengaibkan agama kita, memperbodohkan akal fikiran kita dan menuduh nenek moyang kita sesat. Hendaklah kamu halang dia atau kami sendiri selesaikannya." Sebelum musim haji, pihak musyrikin Quraisy perlu membuat satu gelaran untuk Rasulullah bagi menghalang dakwah Rasulullah sampai kepada jemaah haji. Dialog Al-Walid bin Al-Mughirah dengan pemuka Quraisy bagi selaraskan satu level gelaran untuk Rasulullah SAW. Pertama, mereka namakan Rasulullah sebagai bomoh. Tetapi Al-Walid membantah, "Tidak, demi Allah, kita sendiri tahu gaya seorang bomoh dan Muhammad tiada gaya seorang bomoh dan tidak bercakap seperti bomoh." Kemudian ditukar gelaran kepada seorang yang gila. Juga dibantah oleh Al-Walid. Dia tidak kelihatan seorang gila. Kita tahu bagaimana penyakit gila. Dia tidak seperti orang yang dirasuk, bercelaru fikiran dan tidak tentu arah. Kemudian ditukar kepada penyair. Juga dibantah oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia bukanlah penyair. Kita tahu dan mahir ilmu syair. Bahasanya bukan syair. Dan akhirnya mereka mengatakan Rasulullah itu sebagai ahli sihir. Juga dibantah oleh Al-Walid. Dia bukan ahli sihir. Kita pernah tengok bagaimana laga ahli sihir lakukan sihir. Muhammad tidak pernah melakukan perkara tersebut, meniup dan menyimpul tali seperti ahli sihir. Akhirnya pemuka Quraisy berkata kepada Al-Walid, "Tunjukkan cadanganmu yang tiada cacat celanya." Maka Al-Walid berkata, "Berikan aku masa untuk berfikir." Selepas berfikir, Al-Walid berkata, "Demi Allah, ucapan Muhammad itu sungguh sedap didengar. Akarnya semerbak harum dan rantingnya berbuah lebat. Apa saja yang kamu cadangkan tadi pasti diketahui sebagai palsu. Tetapi cadangan yang paling hampir adalah ahli sihir, kerana dia datang dengan kata-kata memukau yang dapat cerai beraikan anak beranak, anak dengan ayah, suami dengan isteri dan ahli keluarga." Sebab peristiwa itulah Allah Ta'ala berfirman, "Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر." Terdapat 4 cara bagaimana propaganda perang saraf digunakan oleh musyrikin Mekah. Yang pertama, mereka mengejek, memperlekehkan dan mempersendakan ajaran Rasulullah dengan mengatakan ajaran baru itu hanya diikuti oleh orang miskin dan orang lemah sahaja. Yang kedua, mereka mengganggu dan menimbulkan keraguan tentang ajaran dan tubuh badan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka membandingkan Al-Quran dengan cerita dongeng dahulu kala. Dan yang keempat,
berlaku tawar-menawar dengan tawaran masing-masing sambil mengambil sebahagian ajaran antara satu sama lain, pertukaran. Tawaran ini dibuat oleh Al-Walid bin Al-Muwirah dan Umayyah bin Khalaf serta rakannya ketika Rasulullah SAW sedang tawaf di Kaabah. Turunnya ayat Quran berkaitan dengan peristiwa tersebut. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat seperti kamu beribadat, dan kamu pula tidak mau beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Pertemuan kedua dengan Abu Talib. Setelah pertemuan pertama musyrikin Quraisy dengan Abu Talib masih tidak menghasilkan tindakan untuk menghalang Rasulullah SAW untuk berdakwah, maka pertemuan kedua disusuli. Wakil Quraisy berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau adalah orang tua yang dihormati dan mempunyai kedudukan di sisi kami. Kami meminta engkau menghalang anak saudaramu, tapi engkau tidak berbuat demikian. Demi Allah, kami tidak dapat bersabar lagi. Kami tidak akan biarkan dia mencaci nenek moyang kami, memperbodohkan akal fikiran dan mengaibkan Tuhan-Tuhan kami. Melainkan engkau sanggup menghalangnya atau kami sendiri menyelesaikannya hingga salah satu pihak akan binasa. Abu Talib pun memanggil Rasulullah SAW seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku. Mereka mengatakan begini dan begitu. Maka tolonglah selamatkan diriku dan dirimu. Jangan engkau bebankan diriku dengan urusan yang aku tidak terdaya. Maka Rasulullah menjawab, ya ammi, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allah au ahlika fihi ma taraktuhu. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika mereka letakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku supaya aku tinggalkan urusan ini, sama ada Allah berikan kemenangan atau aku terkorban di jalannya, niscaya aku tidak akan tinggalkannya. Rasulullah pun menangis dan bangun beredat, tetapi Abu Talib memanggilnya semula dan berkata, wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan serahkan engkau kepada sesiapa pun buat selamanya. Alhamdulillah, demikianlah kita bab yang ke-19. Moga-moga memberi ilmu dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.